mengiringi jenazah, mengiring jenazah. Tapi kita harap semua benda tu janganlah berlangsung hanya ketika kempen saja. Sepanjang pegang jawatan ni, inilah perangai dia. Sebab ciri pemimpin. Tuan-tuan tengok sendirilah nanti. Saya pun perhati, tuan-tuan pun sama perhati. Ni mana calon-calon yang kita nak pangkah nanti ni, mana tak kiralah parlimen ke DUN ke apa, kita tengok ciri-ciri ni sikit sebanyak ada tak pada mereka. Betul, manusia mana ada sempurna. Hatta pemimpin kita pun tak ada yang sempurna. Tapi sekurang-kurangnya landasannya itu masih lagi seperti yang digaris pandukan oleh Allah dan Rasul. Iaitu dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 55 ada 4 ciri-ciri. Apa ayatnya? Kita bacakan sekali ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman yang macam mana? Pertama, seorang yang apa? Pertama tadi apa dia? Yang beriman. Yang beriman. Pemimpin yang kita nak cari ni sifat dia apa? Beriman. Tapi mungkin ada orang kata, alah ustaz, susah kita nak cam orang ni ada iman tak ada iman. Pakai kopiah, pakai serban, dahi dah hitam. Tapi belum tentu kan, menipu juga. Kuat yang menipu lah, janji kosong. Macam mana? Dia macam ni. Salah satu yang Nabi ajar, cara kita nak kenal tahap keimanan seseorang adalah la imana liman la amanata lahu. Kata Nabi SAW, tak ada iman, tak sempurna iman orang yang tidak ada sifat amanah pada diri dia. Maknanya orang tu, yalah mungkin yang lepas-lepas kan kita tengok, bila dia dapat jawatan, dia tak betul-betul melaksanakan tanggungjawab punya tugas amanahnya itu dengan sebetulnya, maka tak berapa nak beriman sangat lah macam tu. Maknanya dia orang ada iman ni, senang ya, iman, aman, amanah. Maknanya apa? Orang ada iman, apa yang dia urus takbir tu semua jadi aman lah, dengan sifat amanah yang ada pada diri dia. Jangan main-main tu. Sifat amanah ni bukan benda biasa-biasa. Nabi SAW pernah sebut, iza dhuyyatil amanah fantaziris sa'ah. Nabi kata, apabila amanah itu disia-siakan, maka tunggulah saat kehancuran. Sahabat pun tanya, ya Rasul, apa makna amanah itu disia-siakan? Iza usnidal amru ila ghaira ahlihi fantaziris sa'ah. Apabila satu-satu urusan itu diserahkan kepada orang yang tak layak, orang yang tak berkemampuan, tak berkebolehan langsung nak buat kerja tu, tapi jawatan tu diambil, tak tahulah sebab apa, maka orang macam ni tak ada sifat amanah pada dia, dan itulah tanda dunia dah nak kiamat jawabnya. Ingat tu. Jadi saya pun berpesan pada diri saya lah, dan semualah bakal-bakal wakil rakyat ke, wakil rakyat yang sedia ada ke, pemimpin-pemimpin di pelbagai peringkat sekalipun, jadilah kita orang yang sentiasa berpegang pada sifat amanah. Sebab orang yang berpegang pada sifat amanah dengan teguh, hatinya betul-betul jujur, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka inilah salah satu golongan ahli syurga. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang berpegang pada amanah dan janjinya, mereka ini siapa? Orang-orang layak masuk dalam syurga. Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 10. Ini semua calon-calon ahli syurga. Salah satunya apa? Berpegang pada sifat amanah. Kata para ulama juga, termasuklah
Termasuklah apa tu Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Jami'ul Ulum wal Hikam menyebutkan, orang yang bersifat jujur amanah ketika dia menjalankan tanggungjawab sebagai pemimpin, apa kelebihan dia dapat? Allah akan mudahkan ataupun Allah akan memberikan kemudahan dalam memakbulkan doa dia. Orang yang buat kerja jujur ni, kadang setengah orang kata, alah saya kerja jujur pun kena pijak ya, kena khianat dengan orang ya. Salah. Orang yang jujur, orang yang bertanggungjawab dalam buat kerja, Allah akan mudahkan doa dia dimakbulkan oleh Allah. Jadi mana-mana di kalangan kita tengok nampak gaya doa tak berapa nak makbul tu, cuba tengok. Kita ni kadang-kadang ada buat khianat kot. Ada culas ketika memegang jawatan tu kot. Tak betul-betul buat kerja. Jawatan nak, kerja tak buat betul. Macam mana? Ingat tu ya. Tu yang pertama. Yang kedua, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sifat mereka adalah, pemimpin yang bagus-bagus ini adalah apa? Yuqimunas solah. Jenis tak tinggal semayang, mendirikan solat. Dia sebenarnya, kenapa solat ni sering dikaitkan dengan kualiti seseorang manusia? Sebab siapa-siapa pun dalam hidup ni, jenis jaga semayang, kehidupan dia terjaga. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah menulis surat, dia hantar dekat governor dia kan di HQ Madinah. Dia hantar surat dekat, seolah ini panggil apa, menteri besar lah. Dekat setiap menteri besar yang ada tu, di setiap negeri di bawah wilayah jajahan Islam ini, dia hantar surat pesan supaya apa? Jaga solat. Siapa jaga semayang, kehidupan urusan dia, urus takbir dia dijaga oleh Allah. Ni kalau jadi pemimpin tak semayang macam mana? Janganlah waktu pilihan raya je baru nampak, waktu kempen baru datang masjid surau. Janganlah. Kalau tak kerana kempen, sunyi masjid surau. Janganlah macam tu. Buat masjid besar, buat masjid cantik-cantik, berkilat-kilat, lampu bertatahkan permata semua. Tapi masjid tak datang juga. Dekati rakyat dengan menjaga solat berjamaah, menjaga solat, jaga hubungan dengan Allah. Allah jaga hubungan kau, para pemimpin, dengan masyarakat. Ni kebanyakan semua mengharapkan manusia je, tak harap ke Tuhan langsung. Tak edi. Jaga segala the do's and the don't. Segala yang Tuhan dah garis pandukan, yang Allah suruh, Allah larang, jaga yang itu. Yang itu, sebab itu orang yang jenis jaga semayang ini terjaga kehidupan dia. Dalam ayat apa, surah Al-Baqarah, wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah kamu pada Allah dengan jalan solat dan sabar. Solat tu jaga, kehidupan akan terjaga. Mak bapak jenis jaga semayang, anak-anak juga insya-Allah akan jadi golongan yang soleh dan solehah. Apa ayat Quran tu apa? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruhlah anak-anakmu semayang dan bersabarlah ketika melaksanakannya. Tengok, Allah suruh pemimpin dalam keluarga, ajar anak-anak engkau semayang. InsyaAllah nanti anak-anak tu membesar dewasa jadi orang bagus. Tu yang kedua. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut juga dalam Quran, wa yu'tunaz zakah. Dia tunaikan zakat. Sebab apa ciri pemimpin yang bagus ni dia tunaikan zakat? Apa kaitan dia di mana? Orang yang bayar zakat, orang yang menunaikan ibadat zakat adalah orang yang sentiasa fikirkan pihak lain. Inafi wafi amwalihim innafi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum, kan ayat Quran kan? Dalam harta kamu ada portion, ada bahagian oleh orang-orang yang meminta dan yang tidak meminta, golongan asnaf. Ingat, dia pemimpin ni kalau jenis bayar zakat, maknanya dia jenis apa? Dia fikir orang, rakyat hidup susah,
dalam tekanan, ekonomi tak menentu, harga barang naik, dia tak tenang hidup dia. Dia fikir macam mana aku nak cari jalan supaya rakyat aku jadi mudah, urusan mereka tak tertekan, tak ada lagi bunuh diri, kes perceraian makin meningkat, jenayah mencuri sana sini sebab tekanan hidup. Dia fikir orang lain. Ini kesan orang bayar zakat. Orang rajin bersedekah, bayar zakat, itu kesan dia. Dia hidup, dia tak fikir perut dia saja, dia fikir perut orang lain, dia fikirkan rakyat dia itu. Tu yang ketiga. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala sebut jenis pemimpin yang bagus adalah wahum raki'un, sedang mereka tunduk menjunjung perintah Allah. Raki'un itu boleh juga kita tengok dari sudut berjamaah, rukuk secara berjamaah, beramai-ramai. Maknanya apa? Pemimpin yang bagus, hidup dia jenis suka berjamaah, dia suka bermasyarakat. Orang panggil apa? Dia kalau pemimpin ni kena rajin-rajin amalkan KBSM. KBSM. Apa dia KBSM? Kenduri, bersalin, sakit, meninggal. Kenduri, bersalin, sakit, meninggal. Ni rajin. Dia kena rajin sikit. Mana-mana di kalangan apa ni, ahli Korea apa buat kenduri apa, pergi bermasyarakat. Bukan kira nak makan sangat, lauk habis pun tak apa, janji dapat jumpa tuan rumah, tanya khabar, kenduri, bersalin. Apa di kalangan apa ni, rakyat di mana apa ni baru dapat baby ke apa, doakan bagi sumbangan sikit ke apa, tu dua kan. Yang ketiga apa? Sakit. Sakit. Dengar kata aksiden itu, dengar kata itu banjir rumahnya, pergi ziarah. Ziarah, tanya khabar, tanya apa keperluan, apa boleh dibantu, semua itu patut. Lagi apa? Meninggal, mengiringi jenazah. Mengiring jenazah. Tapi kita harap semua benda tu janganlah berlangsung hanya ketika kempen saja. Sepanjang pegang jawatan ni, inilah perangai dia. Sebab inilah perangai yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagus-bagus, sebaik-baik pemimpin. Kan? Maka oleh sebab itu, marilah sama-sama kita muhasabah sikit sebanyak. Allah dah bagi panduan, terpulanglah pada kita semua untuk buat pilihan siapakah pemimpin terbaik untuk menerajui kehidupan kita, untuk membawa kita ke arah redha Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah.